Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi selamat datang kepada Encik Syafiq ke dalam Google Site saya. Okey, baiklah. Jadi welcome to physical education. Jadi alat inovasi yang digunakan oleh kumpulan kami adalah alat inovasi jaring boleh laras. Jadi sebelum itu lebih baik kita memperkenalkan diri dahulu, iaitu saya Muhammad Irsyad bin Harizan dari kelas Pendidikan Jasmani 1, dan bahagian yang saya buat adalah badminton. Jadi kami telah membuat inovasi ini untuk dua bidang dalam pendidikan jasmani, iaitu sukan yang pertama adalah badminton, sukan yang kedua adalah softball. Okey, jadi saya akan menerangkan tentang sukan badminton, manakala rakan saya Muhammad Firdaus akan menerangkan tentang sukan softball. Baiklah, kita pergi dahulu ke sukan badminton. Okey, baiklah. Pergi kepada badminton. Okey, jadi saya meletakkan satu ilustrasi ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil GIF di belakang untuk memberikan satu pemandangan yang menarik kepada pelajar apabila buka kepada Google Site saya. Jadi pelajar melihat, wah, ada orang main badminton di belakang. Jadi mereka akan lebih rasa tertarik untuk melihat Google Site saya. Okey, jadi di sini saya mulakan dengan uh, kata-kata aluan kepada pelajar, iaitu selamat datang pada kelas pendidikan jasmani. Jadi hari ini kita akan belajar sukan badminton. Mau tahu apa yang kita akan belajar hari ini? Ayuh kita selami bersama. Saya meletakkan ayat ini agar menarik perhatian pelajar. Okey, jadi di sini saya menyediakan dua video berkaitan dengan badminton. Jadi saya meletakkan video pertama, iaitu asal usul badminton. Asal usul. Jadi pelajar-pelajar boleh mengenal asal usul badminton, bagaimana permainan badminton ini terjadi. Seterusnya saya letakkan satu video permainan badminton supaya mereka tahu bagaimanakah permainan badminton ini dimainkan, bagaimanakah situasi sebenar permainan badminton ini dimainkan. Jadi apabila pelajar melihat dua-dua video ini, mereka akan lebih faham. Jadi video ini boleh diakses apabila mereka menekan butang di sini. Mereka tekan dan terus boleh lihat video di sini. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada page yang seterusnya. Okey, di sini saya ingin mengajar tentang satu kemahiran, iaitu kemahiran servis kilas. Okey, jadi dimulakan dengan kata alu-aluan kepada pelajar dan juga saya mengajak mereka, jom kita belajar bagaimana untuk membuat satu servis kilas. Okey, baiklah, saya di sini meletakkan satu slide dan juga satu video untuk rujukan pelajar sebelum mereka mempelajari dengan saya perlakuan membuat servis kilas. Jadi di sini saya meletakkan satu Google Slide. Jadi mereka boleh mengakses Google Slide ini hanya dengan menekan butang ini. Boleh melihat slide yang seterusnya dan ia lebih mudah. Jadi pelajar tidak perlu untuk download apa-apa apps lain. Mereka hanya perlu melihat di sini sahaja. Di sini pula saya meletakkan satu video daripada sumber YouTube untuk bagaimana untuk memukul ataupun membuat satu servis kilas. Jadi di video ini akan menunjukkan langkah satu persatu bagaimana mereka membuat servis kilas. Okey, baiklah, di sini saya letakkan satu link quizzes. Jadi mereka boleh menjawab kuis selepas melihat Google Slide dan juga video ini. Okey, jadi pelajar hanya perlu klik di sini dan terus pergi kepada link kuis tersebut. Jadi mereka boleh bermain di sini. Okey. Jadi mengapa saya buat begini adalah kerana quizzes ini adalah lebih mudah. Quizzes ini adalah lebih mudah dan juga mereka boleh akses di mana-mana sahaja.
boleh menggunakan telefon bimbit dan sebagainya. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada page yang seterusnya, iaitu kemahiran servis kilas. Jadi di sini saya menunjukkan bahawa saya akan mengajar pendidikan jasmani tahun 6, iaitu kelas 6 Parit Bunta, bidang kemahiran, dan juga saya memberitahu waktu, tarikh dan juga bilangan murid dalam kelas saya, iaitu 10 lelaki dan 10 perempuan. Okey, baiklah. Bagi Google Site ini, saya menyediakan 3 aktiviti dan juga 1 permainan kecil supaya pelajar-pelajar dapat mempraktikkan aktiviti ini di rumah. Okey, jadi aktiviti 1 adalah aktiviti pemanasan badan. Okey, saya sudah menyediakan set yang perlu mereka buat dan juga latihan-latihan yang mereka perlu buat. Jika mereka tidak lagi memahami latihan ini, maka saya telah menyediakan satu video yang saya buat sendiri agar mereka boleh melihat dengan sendiri bagaimana untuk membuat aktiviti warm up yang saya sediakan ini. Jadi mereka hanya perlu tekan dan video akan keluar di sini. Okey. Seterusnya, di sini saya ada menyediakan satu link di pemanasan badan supaya mereka boleh mengetahui apakah itu pemanasan badan. Mereka boleh tekan dan link tersebut akan keluar daripada myhealth.government. Okey, baiklah. Kita pergi pula kepada aktiviti yang kedua. Di aktiviti yang kedua, saya membuat satu ansur maju kepada pelajar tanpa menggunakan bulu tangkis. Okey. Jadi di sini saya menyediakan prosedur dan juga satu video kepada pelajar. Jadi pelajar perlu ataupun boleh membaca prosedur tersebut dan seterusnya melihat kepada video untuk mengetahui bagaimana untuk membuat perlakuan ataupun ansur maju yang saya sediakan ini. Jadi mereka boleh terus tekan dan terus boleh lihat. Okey, baiklah. Kita pergi pula kepada aktiviti yang ketiga. Aktiviti yang ketiga adalah ansur maju menggunakan bulu tangkis. Okey, jadi ansur maju ini saya sediakan kepada pelajar menggunakan supaya pelajar boleh berlatih membuat servis kilas menggunakan bulu tangkis. Okey, jadi saya sudah menyediakan prosedur bagaimana pelajar ingin membuat ansur maju tersebut dan juga satu video yang saya buat sendiri supaya pelajar lebih faham untuk membuat perlakuan ataupun kemahiran tersebut. Jadi hanya perlu klik dan boleh lihat video tersebut. Baiklah, kita pergi pula kepada permainan kecil. Okey, permainan kecil. Di sini saya sudah menyediakan satu permainan yang mereka boleh guna ataupun buat di rumah menggunakan alat inovasi ataupun menggunakan dinding dan sebagainya. Okey, jadi saya sudah menyediakan satu prosedur permainan dan juga peraturan permainan serta satu video yang menerangkan ataupun menunjukkan bagaimana permainan ini akan dimainkan. Jadi pelajar boleh bermain bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan rakan apabila berada di rumah. Akibat daripada pandemik ini, jadi apabila semua berada di rumah, mereka boleh melihat video ini dan cuba praktikkan di rumah. Okey. Jadi hanya perlu tekan dan video ini akan menunjukkan langkah-langkah untuk membuat permainan kecil ini. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada refleksi. Okey, refleksi. Pada bahagian refleksi ini, setelah habis permainan kecil, maka habislah pembelajaran pada hari tersebut. Jadi di sini saya sudah menyediakan satu kesimpulan kepada mereka dan juga satu butang kepada pelajar untuk membuat satu
feedback ataupun maklum balas berkenaan dengan Google Site yang saya buat ini. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada model AD. Okey. Bagaimana saya membuat Google Site ini? Jadi saya menggunakan langkah model AD ini. Jadi AD ini terdiri daripada 5 bahagian, iaitu analisis, reka bentuk, pembangunan, pelaksanaan dan juga penilaian. Okey, pertama sekali adalah analisis. Jadi pada analisis ini saya menganalisis berapakah bilangan pelajar yang saya ingin mengajar dan juga kategori mereka, sama ada mereka lemah, sederhana dan juga cemerlang. Jadi saya dapati bahawa 2 orang di dalam keadaan cemerlang, 12 orang sederhana dan juga 6 orang di bahagian yang cemerlang. Seterusnya adalah design. Bagaimana saya membuat reka bentuk bagi Google Site ini? Jadi saya memikirkan bahawa medan yang disediakan yang paling terbaik bagi saya membuat tugasan ini adalah medan Google Site. Jadi antara kelebihannya adalah ia mudah direka bentuk, mudah untuk memasukkan bahan dan juga menarik serta teratur. Seterusnya kita pergi kepada reka bentuk Google Site ini. Ia direka mengikut cita rasa tersendiri dan juga mengambil kira daripada segi warna, bentuk dan saiz. Saya juga memasukkan pelbagai jenis media iaitu audio, video, visual dan juga ilustrasi. Okey, baiklah. Seterusnya kita pergi kepada pembangunan. Jadi pada pembangunan ini, saya antara langkah yang saya buat bagi membina Google Site ini adalah pertama, membuat papan cerita. Seterusnya adalah dengan membuat maklumat ataupun mencari maklumat berkaitan dengan sukan badminton, membuat rakaman video yang saya tunjukkan sebentar tadi dan juga membuat kuis menggunakan Quizizz yang lebih menarik dan juga mudah untuk digunakan oleh pelajar. Seterusnya adalah implementation ataupun pelaksanaan. Okey, Google Site ini kenapa saya rasakan Google Site ini adalah yang terbaik adalah kerana banyak video perlakuan dan penerangan bagi memastikan pelajar faham isi kandungan yang ingin disampaikan dalam laman web ini. Okey, jadi pelajar boleh tengok video, boleh tengok Google Slide, boleh baca teks untuk lebih faham bagaimana untuk membuat kemahiran servis kilas. Seterusnya adalah terdapat butang-butang menarik. Antara butang-butang menarik seperti butang YouTube, butang next, butang pemanasan badan, butang video dan sebagainya. Seterusnya adalah ia sesuai dengan kehendak pendidikan waktu kini, iaitu pada waktu pandemik COVID-19 ini, kita tak dapat mengajar secara terus, jadi kita menggunakan medan Google Site ini, pelajar boleh akses di mana-mana sahaja. Seterusnya adalah kuis boleh dilakukan pada bila-bila masa. Jadi kuis yang saya sediakan boleh dibuat pada bila-bila masa. Tidak ada due date dan tidak ada waktu tempoh tamat. Seterusnya adalah penilaian. Jadi evaluation. Penilaian yang saya buat adalah menggunakan medan ataupun link Google Form. Jadi kenapa saya menggunakan Google Form? Kerana hasil penilaian ini adalah lebih mudah dicapai dan diakses. Jadi saya hanya perlu bergerak ke Google Drive dan boleh melihat respon-respon yang mereka telah berikan. Seterusnya kita pergi pula kepada papan cerita. Pada papan cerita ini adalah satu plan ataupun reka bentuk yang saya buat apabila saya ingin membuat Google Site ini. Jadi saya berfikiran apabila saya nak buat Google Site ini, bagaimanakah bentuk Google Site yang saya lakukan ini. Jadi saya menggunakan medan Google Slide kerana Google Slide ini mempunyai bentuk-bentuk yang tersedia yang memudahkan saya untuk mereka Google Site saya ini. Okey, baiklah. Seterusnya adalah penilaian. Seperti mana yang kita terangkan tadi, pada refleksi ini ada satu butang penilaian di mana pelajar-pelajar boleh tekan dan terus pergi kepada medan penilaian. Jadi medan penilaian yang saya pilih adalah menggunakan Google Form. Okey, jadi pelajar
Apabila setelah selesai belajar, mereka boleh terus pergi ke medan penilaian dan mereka boleh menjawab soalan yang saya berikan di sini. Okey, jadi saya letakkan skala daripada 1 hingga 5. 1 adalah sangat tidak setuju dan 5 adalah sangat setuju. Okey, seterusnya adalah contoh ataupun bukti penilaian. Jadi di sini saya boleh melihat bukti-bukti ataupun penilaian yang telah dibuat yang telah saya lihat di Google Form. Jadi setakat ini ada 15 orang. Jadi saya boleh melihat respon-respon mereka di sini. Okey, baiklah, itu sahaja daripada saya. Kita bergerak pula kepada sukan yang kedua, iaitu softball yang akan diterangkan oleh saudara Firdaus. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Abdullah daripada 3 BSMP PJ1 di bawah unit pendidikan jasmani. Hari ini saya akan menerangkan tentang Google Site di bawah subjek EDUP 3043, yang mana dalam Google Site ini akan menceritakan tentang jaring molek laras iaitu alat inovasi saya dan juga rakan saya, yang mana jaring molek laras ini dapat digunakan di dalam permainan badminton dan juga softball. Di mana saya akan menerangkan tentang jaring molek laras ini, tentang kegunaannya di dalam permainan softball. Mari kita pergi ke topik pertama terlebih dahulu. Untuk pengetahuan, permainan softball ini ia terletak di dalam DSKP Pendidikan Jasmani tahun 5, iaitu kemahiran membaling bola dengan tangan yang lurus mengikut arah jam ke petak sasaran. Okey, berikut adalah perinciannya dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani tahun 5, kelas 5 Ibn Khaldun, bidang kemahiran, tema pukul memandang, tajuk ialah kemahiran permainan kategori pukul yang memandang, iaitu kemahiran membaling bola ke sasaran, yang akan dilakukan pada tarikh 7 Ogos 2021, masa 9 hingga 10 pagi, iaitu tertempoh 1 jam. Bilangan murid adalah 20 orang, terdiri daripada 10 lelaki dan juga 10 perempuan. Okey, kita akan pergi ke pengenalan. Okey, dalam pengenalan ini, ia mengandungi tentang satu video yang menerangkan tentang bagaimana untuk melakukan balingan mengikut arah tangan, ikut arah jam ke petak sasaran dengan tangan yang lurus. Dalam slide ini, murid akan dibekalkan dengan satu video yang memberi paparan tentang bagaimana untuk melakukan gaya balingan bola mengikut arah jam ke petak sasaran dengan tangan yang lurus. Pada slide ini, murid akan dapat belajar bagaimana untuk melakukan teknik balingan tersebut terlebih dahulu, oleh kerana video tersebut telah mempunyai unsur maju yang lengkap dan juga disusuli dengan subtitle untuk memudahkan murid lebih faham. Objektif di sini adalah pada akhir topik ini, murid akan boleh melakukan balingan mengikut arah jam ke sasaran dengan tangan yang lurus. Kita beralih kepada aktiviti 1. Okay, apa yang terkandung dalam aktiviti 1? Dalam aktiviti 1, ia mengandungi yang pertama adalah aspek pemanasan badan, yang mana permulaan 5 minit iaitu berlari regangan otot, dan seterusnya akan melakukan aktiviti untuk membuatkan murid-murid memanaskan badan terlebih dahulu. Di sini turut disusuli dengan video pemanasan badan yang dilakukan oleh saya, yang mana ini akan memudahkan untuk murid untuk meniru pergerakan yang telah dilakukan oleh saya, oleh kerana terdapat murid-murid yang tidak suka membaca, dan dengan itu saya menyertakan video. Oleh kerana dengan video ini mereka akan lebih tertarik dan akan melakukan mudah untuk mereka meniru pergerakan tersebut, dan mereka akan tahu bagaimana untuk melakukan pergerakan tersebut dengan lebih tepat. Oleh kerana saya telah menunjukkan setiap perincian tentang aspek pemanasan badan di dalam video yang telah saya buat. Kita beralih kepada aktiviti 2. Okey, apa yang terkandung di dalam aktiviti 2? Di dalam aktiviti 2, ia terdapat tentang aspek perkembangan, yang mana pada fasa perkembangan ini, murid akan didedahkan tentang bagaimana untuk melakukan asuh-asuh maju dan juga teknik-teknik terlebih dahulu sebelum mereka pergi lebih dalam bagaimana untuk melakukan balingan bola mengikut arah jam dengan tangan yang lurus ini dengan betul. Pada fasa ini, ia mempunyai penerangan yang lengkap
seperti tekan langkah 1 untuk murid mengetahui bagaimana untuk pergerakan kaki berlaku ketika ingin melakukan bola. Pada fasa ini, murid akan diberitahu bagaimana untuk melakukan simulasi pergerakan kaki terlebih dahulu sebelum melakukan pergerakan penuh, iaitu pergerakan yang melibatkan kaki, tangan dan juga menggunakan bola. Pada fasa ini, murid akan dapat belajar bagaimana untuk mengetahui pergerakan kaki terlebih dahulu, yang mana saya turut sertakan dengan video. Ini bertujuan bagi murid-murid akan lebih faham bagaimana untuk melaksanakan pergerakan simulasi tersebut. Oleh kerana dengan video ini, murid dapat melihat postur tubuh badan, pergerakan dan juga dapat menarik minat murid-murid. Selain daripada menghendaki mereka untuk membaca. Manakala tekan langkah 2 adalah untuk menerangkan bagaimana pergerakan tangan berlaku ketika proses melepaskan bola ke sasaran dengan tangan yang lurus. Di sini juga saya sertakan video pelaksanaan supaya murid-murid akan lebih faham dan dapat melihat dengan lebih terperinci bagaimana untuk pergerakan tangan itu berlaku ketika balingan bola dilakukan ke sasaran. Jadi kita akan pergi ke bahagian aktiviti 3. Dalam aktiviti 3, yang terkandung adalah fasa kemuncak permainan. Pada fasa kemuncak permainan ini, saya menyertakan slide. Yang mana di dalam slide ini, yang terkandung bagaimana tentang pengenalan permainan tersebut. Seterusnya adalah permainan kecil. Yang mana fasa kemuncak ini, dalam slide ini, murid akan tahu dan belajar bagaimana untuk melaksanakan permainan kecil. Permainan kecil ini terhasil daripada setelah unsur maju yang dilakukan, iaitu pada langkah 1 dan langkah 2, maka untuk melihat bagaimana adakah murid dapat kemahiran tersebut, maka dilaksanakanlah fasa kemuncak permainan, iaitu fasa permainan kecil. Di sini disertakan dengan lebih detail dan juga dengan terperinci bagaimana untuk melaksanakan permainan kecil ini, yang mana slide ini dilakukan dengan mempunyai elemen-elemen corak-corak dan juga warna-warni supaya menarik minat murid-murid untuk membaca dan mempelajari slide ini. Di sini turut terkandung tentang aspek keselamatan untuk mereka ketahui sebelum mereka melaksanakan permainan kecil tersebut. Yang mana di dalam slide ini juga saya meletakkan video pelaksanaan permainan kecil, yang mana selain daripada mereka dapat membaca slide iaitu Google Slide yang saya telah laksanakan, mereka juga dapat melihat bagaimana saya memainkan permainan tersebut. Yang mana ini, jika ada yang tidak faham tentang slide tersebut, mereka dapat melihat bagaimana saya melakukan permainan kecil tersebut dengan lebih terperinci. Maka murid-murid akan lebih faham dan mereka akan lebih menarik untuk meniru gaya dan juga apa yang saya lakukan terhadap permainan kecil tersebut. Yang mana pada aktiviti ketiga, saya turut sertakan video cooling down, yang mana cooling down ini adalah untuk beritahu kepada murid-murid bahawa selepas mereka melakukan permainan kecil, mereka harus melakukan cooling down. Yang mana saya turut sertakan caption supaya tentang harus dilakukan selepas melakukan aktiviti permainan kecil. Maka dengan ini, murid dapat meniru aktiviti cooling down tersebut. Okey, selepas itu kita akan beralih kepada kuis. Okey, kuis di sini saya sertakan Kahoot, yang mana setelah saya menceritakan tentang unsur maju permainan kecil, maka saya sertakan kuis untuk melihat bagaimana minda mereka, adakah mereka dapat mengetahui dan dapat faham dengan apa tentang mereka belajar. Dan mana kuis ini saya berikan untuk mereka masuk melalui ini untuk buat secara individu, dan juga ini adalah untuk lakukan secara beramai-ramai. Ini adalah contoh muka untuk mereka lakukan secara beramai-ramai dengan memasukkan pin. Okey, ini adalah bahagian kuis untuk menguji minda mereka. Kita pergi kepada penilaian berdasarkan model AD. Penilaian berdasarkan model AD adalah dalam proses untuk melaksanakan Google Slide ini terhadap kemahiran membaling, saya menggunakan model AD, iaitu yang terdiri daripada A. Analisis, D. Design atau reka bentuk, D. Develop atau pembangunan, I. Implement atau pelaksanaan, E. Evaluate atau penilaian. Yang mana ini, Google Slide ini tercipta adalah berpandukan daripada analisis yang dibuat terlebih dahulu sebelum melaksanakan intipati di dalam Google Slide ini.
reka bentuk, iaitu saya menggunakan AD, iaitu menilai reka bentuk yang sesuai untuk menarik minat dan juga perhatian murid-murid supaya mereka dapat belajar dengan lebih seronok. Iaitu pembangunan. Saya melihat bagaimana pembangunan ini mampu untuk memberi penerangan yang lebih jelas tentang bagaimana untuk saya bangunkan Google Site yang menarik supaya murid-murid tidak bosan untuk melajari Google Site ini. Iaitu pelaksanaan. Sejauh mana saya belajar bagaimana untuk berjaya melaksanakan Google Site ini dengan saya memberi peluang kepada murid-murid untuk mengakses bahan-bahan pada bila-bila masa sahaja. Yang mana seterusnya saya menggunakan aspek penilaian. Yang mana penilaian ini saya turut menggunakan konsep AD adalah bertujuan untuk supaya Google Site yang dicipta ini sebenarnya berkesan untuk murid-murid. Yang mana saya telah melakukan penilaian daripada segi aspek untuk seperti sumatif, yang mana memberi peluang kepada murid-murid yang telah diuji kepada murid-murid yang mempunyai kemahiran kognitif yang tinggi, yang mana mereka akan cuba terlebih dahulu adakan interaktif dan berkesan kepada mereka. Begitulah yang saya menggunakan, bagaimana saya menggunakan reka bentuk AD ini bagi melaksanakan dan membangunkan projek Google Site ini supaya ia berkesan dan boleh digunakan kepada murid-murid. Yang seterusnya adalah papan cerita. Papan cerita ini adalah mengandungi tentang bagaimana lakaran daripada awal hingga ke akhir tentang Google Site di bahagian softboard ini. Ini adalah contoh bagaimana papan cerita yang merangka aktiviti daripada yang pertama bahagian softboard hingga ke akhirnya. Berikut adalah contoh. Okey, kita pergi kepada penilaian multimedia. Penilaian multimedia ini adalah diberikan Google Form kepada pelajar, yang mana melalui ini mereka akan menilai bagaimana adakah benda ini berkesan dan juga mampu untuk meningkatkan tahap kefahaman mereka, yang mana perlu menekan butang ini dan akan terus menjurus kepada penilaian untuk menilai tahap keberkesanan pengguna di bahagian site softball. Adakah ia sungguh bermanfaat dan juga mampu meningkatkan kefahaman mereka. Dan akhir sekali adalah refleksi. Refleksi ini adalah yang mana saya simpulkan daripada page pertama hinggalah page terakhir berkaitan dengan kemahiran membaling mengikut arah jam dengan tangan yang lurus. Di sini saya simpulkan dengan apa saja setiap aspek yang saya rasa perlu ditambah baik ataupun sangat mempunyai kepentingan dan juga memberi manfaat kepada para pelajar. Ya, di sini adalah slide terakhir untuk para pelajar mengakses Google Site ini. Okey, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.